أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa khabar para penonton setia? Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersiaran pada pagi ini, pagi yang penuh dengan keceriaan, dan alhamdulillah anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz untuk perbincangan tafsir dan taranum dengan topik surah Saba ayat 12 hingga 17, dan juga boleh menonton ataupun mengikuti siaran kita pada hari ini secara HD menerusi www.tonton.com.my. Dan alhamdulillah tuan-tuan telah pun bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Itu yang saya tengok belah kiri itu, iaitu bintang ilmuwan yang saya kira kali pertama lah saya digandingkan dengan beliau, iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar Basri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Anda sihat ni? Alhamdulillah, selamat datang ke Tanyalah Ustaz. Terima kasih. Dan pastinya para penonton, kita akan sama-sama dengarkan untuk perbincangan dan juga diskusi tafsir dan juga taranum Al-Fadhil Ustaz. Surah kita pada pagi ini akan sama-sama kita bincangkan, iaitu surah Saba ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Tuan-tuan dan puan-puan, satu surah yang sekira penuh dengan penceritaan yang cukup menarik, Fadil Ustaz. Dan sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, kita ucapkan berbanyak terima kasih, jutaan terima kasih kepada para penonton yang sudi mengajukan soalan dan juga kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live di Facebook, jangan lupa tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita syafaat Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar Basri saya kira telah pun bersedia untuk memperdengarkan taranum ataupun bacaan surah Saba ayat 12 hingga 17, dan terjemahannya insya-Allah saya akan bacakan. Fadhil Ustaz, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah sama-sama kita lihat kepada mushaf surah Saba daripada ayat 12 sehingga ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذنه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم. Surahul Azim. Dengan izin Ustaz, saya bacakan terjemahannya pada ayat ke-12. Dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Sepagi perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan, dan sepetang perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. Dan kami alirkan baginya mata air dari tembaga, dan kami mudahkan sebahagian dari jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan sesiapa dari jin itu yang menyeleweng dari perintah kami, kami akan merasakannya, yakni pukulan dari azab api neraka. Golongan jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman apa yang ia kehendaki dari bangunan-bangunan yang tinggi dan patung-patung dan pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti kolam, serta periuk-periuk besar yang tetap di atas tukunya. Setelah itu kami perintahkan, beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur, dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya, melainkan semut putih, yakni anai-anai yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila ia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab, yakni kerja berat yang menghina. Demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur, yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maka mereka berpaling ingkar. Lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan, dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya, dan pohon-pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara. Demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka, dan sebenarnya kami tidak menimpakan balasan yang demikian, melainkan kepada orang-orang yang amat kufur. Surahul Azim. Al-Fadhil Ustaz, sebagai mukadimah awal untuk surah Sabak ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, surah Sabak merupakan surah yang ke-34, letaknya pada juzuk yang ke-22 dan memiliki 54 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Sebagai khulasah awal, mungkin ada sesuatu ingin dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih Anas. Perbincangan kita tentang surah Sabak, surah yang sangat saya rasa bukanlah satu perkataan yang ganjil ataupun asing di minda kita, lebih-lebih lagi kepada orang Islam di Malaysia, kerana paling-paling tidak pun bila sebut Sabak ni, Anas ingat apa? Restoran Sabak, makan nasi Arab. Sabak berenam. Sabak berenam. Ya, maksudnya perkataan Sabak itu sendiri adalah perkataan yang dekat di hati kita. Familiar kita. Familiar. Kerana apa familiar? Kerana
kita menggunakan perkataan itu untuk mewakili macam-macam benda lah dalam hidup kita, macam saya sebut tadi. Restoran Sabak, Sabak Bernam kan. Mungkin ada, kalau kita susul galuh mungkin ada kena-mengena Sabak Bernam. Di Johor ada Sabak Awal, Ustaz. Okay. Sabak Awal. Okay. Itu baik ikan bakar juga tu. Ya. Jadi dan kalau kita tengok sekarang lokasi Sabak ni katanya di negara Yaman. Negara Yaman. Yaman ni terkenal dengan masakan. Jadi kalau nak makan nasi Arab sedap ni memang kena orang Yaman yang masak. Jadi kena juga tu dengan yang Sabak dekat Johor tadi kan? Ada sur Ada sikit. Okey. So Sabak. So cerita tentang Sabak ini dirakamkan secara khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran untuk menunjukkan betapa pentingnya tema kerajaan negara Sabak ini sebagai satu tema yang perlu kita renungi, pelajari dan ambil pengajaran daripadanya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita cerita tentang ayat yang kita baca tadi daripada surah Sabak, ia adalah antara ayat-ayat yang pernah disebut di dalam surah-surah lain. Okey, so kalau kita boleh pergi lebih jauh sedikit, hari ini kita nak bincangkan tentang beberapa nama. Seperti nama Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ratu Sabak, kerajaan Sabak kan, yang kita panggil sebagai Ratu Balqis kan. Jadi perlu juga kita tahu bahawa cerita yang disebut dalam surah Sabak ini juga disebut di dalam surah-surah yang lain. Seperti Suratul Anbiya, Surah An-Namlu, semut kan. So, kepada tuan-tuan sebagai panduan awal, cerita yang kita akan bincang hari ini secara panjang lebar, secara dalam, lebih dalam ini perlu di cross refer juga dengan surah Al-Anbiya dan juga surah An-Namlu. So kalau boleh buka, sebab tu tuan-tuan kalau tengok di depan saya ni ada macam-macam. So kita cross refer supaya kita boleh mengambil, kadang-kadang cerita itu diperincikan. Kadang-kadang disebut dalam surah ini, tidak disebut dalam surah yang lain. Okey. So itulah keistimewaan mukjizat Al-Quranul Karim. Sebagai panduan kepada kita, yang mana dia bercerita tentang perkara yang lepas, perkara yang sekarang dan perkara yang akan datang. Saya selalu menyebut kepada para audiens, kadang-kadang kawan-kawan, murid-murid, pelajar-pelajar, kadang-kadang kuliah-kuliah dan sebagainya kan. Quran ini dia bertindak sebagai kitab yang bercerita tentang sesuatu yang telah lepas, yang kita sendiri tak pernah melalui zaman itu. Betul. Tapi diceritakan kembali dan dia boleh disahkan oleh orang-orang yang pernah melaluinya. Okey, mungkin kita belum, kalau konteks ini dalam hidup kita, contohnya kisah-kisah masa mak ayah kita dulu kan, kita belum lahir, tapi kita boleh sahkan cerita itu melalui orang yang hidup ketika zaman itu. Quran pun begitu. Peralihan di antara, sebagai contoh, bila Nabi SAW diturunkan Al-Quran bercerita tentang sesuatu yang melepasi zaman Rasulullah, tetapi orang-orang yang lahir sebelum Nabi lahir, mereka mengesahkan bahawa inilah yang berlaku, inilah yang terjadi, inilah sebagaimana yang diceritakan kepada mereka. Ini keistimewaan Quran, bercerita perkara yang lepas yang tidak ada keraguan pada faktanya, kita panggil kebenaran faktanya. Pertama. Yang kedua, Al-Quran ini bercerita tentang perkara yang berlaku pada hari ini sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita boleh berfikir. Dan perkara yang berlaku hari ini itu mungkin juga pernah berlaku pada satu ketika dahulu. Benda itu yang kita nak korek hari ini dalam surah Sabak. Apa relevannya kepada kita hari ini? Bagaimana kita mempelajari apa yang Allah Ta'ala ajar dalam surah Sabak supaya kita boleh ambil pengajaran dan berwaspada pada hari ini. Yang ketiga, Quran ini bercerita tentang masa depan. Dia cerita tentang masa depan. Saya selalu istilahkan dia sebagai soalan spot lah. Soalan spot. Soalan spot ni kalau kita masuk kelas, kalau lecturer cakap, you all baca bab 1, 2, 3, 4. Bab 5, 6, 7 you all tak payah baca. Kalau you all baca tak ada guna. You all baca, you tak baca yang ni you menyesal. Sebab apa? Soalan akan keluar bab 1, 2, 3, 4. Sebagai orang yang bijak, mereka akan ikut apa yang lecturer itu sebut, baca 1, 2, 3, 4 je. Sebab apa? Sebab itu soalan yang akan keluar. Okey? Kalau dibaca 3, 4, 5, 6, 7, 8, maknanya dia ni, kita nak panggil apa? Tak dengar arahan. Tak dengar arahan lah. Tak ikut arahan lah. Dia akan menempah padah. Okay. Begitu juga Quran. Sebegitu banyaknya ayat Al-Quran ini bercerita tentang, contohnya, ciri-ciri ahli syurga. Nak jadi ahli syurga, nak masuk syurga, 1, 2, 3, 4. Kau buat yang ni. Kau kalau nak selamat pada neraka, 1, 2, 3, 4 ciri-ciri ahli neraka. Jangan buat yang ni. Tiba-tiba kita datang, kita kata tak apa, aku nak buat juga yang ni. So ke mana kesudahan kita? Kita pun dah tahu kan. So itu antara fungsi dalam Al-Quran bercerita tentang soalan-soalan spot. Yang mana bila dia cerita begini, maknanya kita perlu patuh ikut
Walaupun kita belum jumpa lagi dengan keadaan sebenar, itulah yang akan berlaku kepada kita. So, itu yang kita akan korek dan gali dalam ayat 12 hingga 17. Perbincangannya sangat relevan kepada kita hari ini dan dia akan menjadi satu titik tolak kepada bagaimana kita merenung kekuasaan Allah SWT, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan bagaimana kita menjadikan diri kita sentiasa berwaspada, jangan sampai kita kufur nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Akbar. Manual yang terbaik Allah Ta'ala turunkan kepada kita, baginda Rasulullah SAW dan juga umat baginda SAW. Baik, Fadil Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat Facebook kita untuk ayat yang ke-12. Di Facebook, Laila Dila Rosa bertanya, baik, pada ayat yang ke-12, adakah pada ayat ini Ustaz, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan antara kenikmatan dan mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Juga siapakah yang dimaksudkan dalam ayat ini yang apabila mereka menyimpang daripada perintahnya, maka akan ditimpakan kepada mereka azab api neraka yang berkobar-kobar? Mohon huraian daripada Fadil Ustaz. Terima kasih. Okey, di awal perbincangan kita tadi, saya ada sebutkan antara watak-watak utama yang ada dalam ayat yang kita baca ini, salah satunya ialah Nabi Sulaiman. Dan bila cerita dalam Al-Quran ini tentang Nabi Sulaiman, baginda seringkali digandingkan dengan satu lagi nama, iaitu Nabi Daud. Betul Nabi Daud. Jadi siapa Nabi Sulaiman? Siapa Nabi Daud? Okey, yang pertamanya, Nabi Daud ini ialah ayah kepada Nabi Sulaiman. Ayah kepada Nabi Sulaiman. Mungkin ramai di antara kita tak, dia kalau tu maknanya dia baru tahulah tu. Kan? Rupa-rupanya nabi-nabi dan rasul-rasul ni sendirinya adalah saudara mara. Okey, sebagaimana satu hadis Nabi menyebut, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun, kan? Nabi-nabi itu adalah saudara mara, tetapi agama mereka satu saja, iaitu agama Islam, menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Daud ini ialah ayah kepada Nabi Sulaiman. So it goes without saying lah, Nabi Sulaiman anak Nabi Daud lah, kan? Okey, so itu satu. Yang kedua, Nabi Sulaiman ni pula satu juga kita panggil apa, watak yang tidak asing bagi rakyat Malaysia. Saya tak tahulah Anas sempat ke tidak, zaman saya kanak-kanak dulu. Anas umur berapa sekarang? Saya 30-an. 30-an. Awal 30-an. Okey, so maknanya tak muda sangatlah, kan? Tak jauh beza dengan saya. Saya 45. Okay. Zaman dulu kala, saya tak tahu sekarang macam mana. Ada satu watak dalam cerita kanak-kanak dipanggil Raja Sulaiman. Betul. Ya. Cerita kisah sang kancil. Ya, sang kancil dan buaya, kan. Apa lagi? Cerita monyet dengan cili dan sebagainya, kan. Mesti ada satu watak dipanggil Raja Sulaiman. Betul. Sebagai contoh, sang kancil nak kira buaya kerana apa? Dia nak menyeberang sungai. Dia jumpa Raja Sulaiman. Dia nak ambil buah. Nak suruh buaya beratur, kan. Okey, wahai buaya sekalian, beratur. Raja Sulaiman nak kira berapa kamu. Siapa Raja Sulaiman itu? Raja Sulaiman itu ialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia dekat. So maksud itu kita kata Quran ni dengan orang Melayu Malaysia ni contohnya, dia sangat dekat. Watak-watak dalam sirah Nabi itu sendiri dimasukkan dalam hikayat, cerita rakyat. Ya, Raja Sulaiman. Kenapa Raja Sulaiman? Ini yang kita nak cerita ni. Raja Sulaiman ni, berbalik pada soalan tadi, apa keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Nabi Sulaiman? Sebab itu kita kata, tuan-tuan dan puan-puan boleh refer balik Suratul Anbiya sebagai contoh. Suratul Anbiya ayat bermula pada ayat 80. Ayat 80, 81, 82, 83, dan juga boleh balik semula kepada surah An-Naml, surah semut tu, kan. Antara keistimewaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni adalah seorang raja, yang pertama, raja yang agung, raja yang hebat. Kerana apa? Kerana kekuasaan tahtanya meliputi segala apa yang ada di bumi. Terdiri daripada burung-burung, terdiri daripada angin, terdiri daripada jin-jin, dan sekalian makhluk yang ada di bumi itu menjadi kita panggil apa? Raja Sulaiman ni, Nabi Sulaiman ni adalah raja kepada semuanya. Memerintah mereka. Lagi, apa lagi keistimewaan Nabi Sulaiman? Dia boleh memerintah ke jin untuk pergi, syaitan untuk masuk ke dalam laut mencari mutiara baginya. Allah. Hebat. Jadi diving lah, menyelam. Jadi diver. Selam, ambil mutiara, boleh suruh macam tu. Lepas tu apa lagi? Nabi Sulaiman ni boleh bergerak dengan menggunakan angin. Allah. Menggunakan angin. Nabi Sulaiman boleh menundukkan angin taufan dan sebagainya, boleh ditundukkan. Sebab itu bila disebutkan dalam ayat yang ke-12 ini, bagaimana Nabi Sulaiman ini
perjalanannya menggunakan angin ini, kalau manusia biasa menggunakan unta ataupun menggunakan kuda, perjalanan selama sebulan itu boleh diambil hanya separuh hari saja. Nabi Sulaiman bergerak dengan angin, dan itu antara keistimewaannya, dan insya-Allah nanti kita cerita lagi tentang apa istimewaannya. Allahu Akbar. Mukjizat dan juga kelebihan keistimewaan Nabi Allah Sulaiman AS, kita akan ikuti lanjutan kisahnya selepas ini. Terus kekal bersama Tahira Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, demikian hebatnya mukjizat Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat teragung yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih lagi pada pagi ini berbicara tafsir, taranum serta tadabbur surah Saba ayat 12 hingga ayat yang ke-17 bersama dengan Al-Fadil, bintang ilmuwan kita, Ustaz Khairul Anwar Basri. Dan Ustaz, tadi kita berhenti pada soalan daripada sahabat kita berkenaan dengan keistimewaan dan juga mukjizat Nabi Allah Sulaiman AS. Saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz. Okey, betapa berkuasanya Nabi Sulaiman ini apabila dia menguasai kerajaan segala apa yang hidup di langit dan di bumi. Sebagai contoh, kita cerita tadi tentang macam mana dia menguasai angin. Bergerak menggunakan angin. Kalau kita sekarang ni guna jet peribadi pun tak selaju angin. Tapi dimisalkan oleh Al-Quran dalam ayat ke-12 sendiri, bagaimana dia menggunakan angin untuk bergerak daripada satu tempat ke tempat. Dia punya speed tu, kalau guna kenderaan biasa mengambil masa sebulan. Warawahuha syahrun, sebulan. Tapi dia dengan speed angin itu mengambil masa hanya setengah hari. Satu pagi je sampai tengah hari. Dah sampai macam sebulan. Lepas tu daripada tengah hari ke petang, satu petang saja. Begitu speed dia. Itu pertama, menguasai angin. Yang kedua, kita sebut tadi kan, Nabi Sulaiman ni menguasai para jin. Sehingga kan, apa jin yang paling teruk yang pernah kita dengar, nama dia jin Ifrit. Kan contoh jin Ifrit. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Naml cross refer, cerita tentang Nabi Sulaiman menghimpunkan segala binatang-binatang yang ada. Tiba-tiba burung hudhud tak ada kan, betul tak? Burung hudhud tak ada. So ini cerita tentang berkaitan dengan Ratu Sabak tadi. Dia pergi ke negara Sabak, again Sabak lagi kan. Okey, dan dia kata begini begini. Jadi terjadi selepas itu pemindahan takhta Ratu Sabak. Diangkat. Kan Nabi Sulaiman tanya, siapa yang boleh angkat ini gini. Nak cerita betapa berkuasanya Nabi Sulaiman ni, Ifrit angkat tangan. Ifrit kata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebelum hang bangkit daripada tempat duduk, takhta tu dah berpindah. Maksudnya begitu hebat Nabi Sulaiman sampai Ifrit pun tunduk kepada dia. Nak cerita Okey. Yang ketiga, jin-jin pun begitu juga. Jin-jin dan bila cerita tentang Nabi Sulaiman ini, keistimewaan yang seringkali disebut dalam Al-Quran melebihi daripada nabi-nabi dan rasul-rasul lain ialah tentang kebijaksanaannya. Sehingga kan digandingkan Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni, ayah dia sama terror je. Dikurniakan hikmah, dikurniakan kecerdikan. Itu keistimewaan yang jarang-jarang ataupun hampir tidak disebut oleh Allah Ta'ala kepada Nabi lain. So, apa lagi? Kiranya macam Nabi Sulaiman ni komplit lah. Package dia komplit dengan kuasanya, dengan bijaksananya. Sebab kadang-kadang ada orang ada kuasa tapi tak pandai pula kan. Ada orang yang kadang-kadang dia pandai tapi tak ada kuasa, tak ada nak buat apa. Tapi Nabi Sulaiman ni ada segala-galanya. Cukup lengkap. Dan diceritakan keluarganya pun begitu. Nabi Daud contoh. Nabi Daud pun sama cerdik dengan Nabi Sulaiman. Dan kalau kita kaitkan dengan kan kita baca Quran, taranum dan sebagainya, kan berlagu-lagu, Nabi Daud terkenal sebagai seorang yang mempunyai suara yang merdu.
Kan bila sahabat Nabi SAW yang disifatkan sebagai mempunyai serunai Nabi Daud. Kenapa dipanggil serunai Nabi Daud? Kerana Nabi Daud memiliki suara yang merdu. Dan tak heran mungkin juga Nabi Sulaiman juga mewarisi suara Nabi Daud yang merdu itu. So ini antara keistimewaan yang saya rasa, wow, dia adalah sesuatu yang jarang-jarang dimiliki oleh manusia yang biasa, yang menjadikan makam Nabi Sulaiman ini sangat tinggi di mata semua rakyat yang berada di bawah jajahan takluknya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya perasan tadi soalan tadi dia cerita tentang kita panggil apa? Orang yang ditimpa azab. Kan? Siapa golongan Siapa tu? soalannya? Sebenarnya yang diceritakan tentang ditimpa azab itu ialah ada kaitannya dengan jin yang kalau diperintah oleh Nabi Sulaiman maka mereka akan tunduk patuh terus. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa may yazigh minhum an amrina. Siapa yazigh minhum tu siapa? Jin-jin tadilah. Sebenarnya cerita pasal jin tadi nak menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman ini bila dia perintahkan kepada jin untuk buat sesuatu, bukan sekadar dia boleh memerintahkan dengan senang orang ikut, bahkan Allah Ta'ala tegaskan lagi, kalau tak ikut, Allah Ta'ala akan azab mereka. Begitu sekali kuasanya. Dia bukan sekadar keluar perintahnya. Lepas tu kalau orang tak ikut, tak apalah. Tak, Nabi Sulaiman, dia macam end-to-end punya kuasa lah. Dia boleh keluarkan perintah, dia boleh pastikan orang tu ikut, dan dia boleh denda dan hukum orang yang tak ikut perintah dia. Itu antara kekuasaan yang disediakan oleh Allah SWT kepada Nabi Sulaiman. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Demikian hebatnya mukjizat yang Allah Taala kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikutnya Ustaz, kita ada Sahziatul Siddiq untuk soalan di Facebook ayat yang ke-13. Di penghujung ayat ini menjelaskan mengenai bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Soalannya Ustaz, bagaimanakah pula untuk menjadi golongan hamba-hamba yang sedikit itu? Apakah ciri-cirinya agar kita tergolong dalam golongan yang sedikit itu, iaitu golongan yang bersyukur? Itu antara soalan daripada Sahziatul Siddiq, amat sedikit yang bersyukur Ustaz, insya-Allah. Oh, dia Anas kalau cerita bab syukur ni, saya teringat satu lagu. Ini boleh belanja sikit Ustaz? Boleh belanja. Okay. Boleh. Dia kata apa? Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, nikmat yang dikecap baru kan terasa bila hilang, apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Allah. Saya sambung sikit Ustaz. Tak ingat. Allah Akbar. Okey, cerita pasal syukur. Saya selalu sebut di mana-mana. Syukur ini satu sifat mulia. Betul. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mempunyai sifat syukur. Ghafurun syakur. Berterima kasih. Itu sifat Allah. Yang mana kalau dipakaikan kepada manusia, maka kemuliaan dan darjat manusia itu akan meningkat dengan sendiri. Bersyukurlah banyak-banyak. Syukur kepada Allah dan terima kasih kepada manusia. Syukur ini satu perkataan yang senang disebut tapi sebenarnya susah untuk diamalkan. Cerita pasal syukur ni ramailah orang bolehlah syukur, kan? Cakap syukurlah. Tapi adakah syukur itu memenuhi ciri-ciri dan syarat-syarat yang ditetapkan ataupun sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu dikatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat daripada hamba-hamba Allah, hamba-hamba aku kata Allah Taala yang bersyukur. Okey, bagaimana contoh syukur yang sebenar? Kita boleh ambil satu kisah Nabi SAW yang ditanya oleh kalau tak silap saya Sayyidatina Aisyah. Ketika Sayyidatina Aisyah melihat Nabi setiap malam bangun untuk bersolat tahajud dan sebagainya, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi. Dia kata, wahai baginda, wahai Rasulullah, dia kata, kamu ni manusia yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu, sekarang dan akan datang. Nabi kot, kan? Maksum, tidak melakukan dosa dan sebagainya.
Tapi kenapa kamu masih lagi bersolat malam sehingga bengkak-bengkak kaki? Bengkak kaki, bangun malam. Macam mana? Kenapa bengkak kaki? Kerana terlalu lamanya berdiri. Kita ni kadang-kadang tak bengkak kaki lah. Kita bangun tengah malam, bengkak pundi kencing. Bersukan. Bengkak pundi kencing. Sebab bangun nak buang air. Kan? So Nabi SAW bangun di tengah malam, nak buat apa? Nabi dah Nabi. Rasulullah. Diampunkan dosa. Sekarang, dulu dan akan datang. Apa jawab Nabi? 2-3 patah saja perkataan yang guna oleh Nabi yang menjawab persoalan kita pada hari ini. Nabi menjawab kepada Sayyidatina Aisyah, salahkah aku untuk menunjukkan bahawa aku ini hamba yang bersyukur? So itu antara perkara yang kita panggil apa? Ini kita panggil di luar kotak betul ni. Orang cerita pasal bersyukur ni paling-paling tidak pun Alhamdulillah kan. Sebut pasal Alhamdulillah kan. Tapi itu bukanlah syukur yang sebenar. Walaupun dia sebahagian daripada syukur, cuma sebahagian kecil saja. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia masa dia dapat ketika tu je dia akan ucap Alhamdulillah. Lama-lama dia lupa, dia pun dah tak tahu ke mana. Ada orang kadang-kadang lebih teruk daripada itu, kadang-kadang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasakan bahawa nikmat itu adalah datang daripada usahanya sendiri. Kan? Ada orang belajar sampai PhD, kadang-kadang degree ada 2-3 degree. Lepas tu sambung pula masternya 2-3 master. Lepas tu PhD tak cukup satu, buat 2-3 PhD. Ya betul. Ada orang macam tu berdisiplin dan sebagainya. Bila ditanya, okey, apakah kunci kejayaan tuan Actually jawab tu tengok level tu. Jawab tu. Ya. Dia kembalikan kepada actually tu kepada dirinya sendiri, lupa bahawa itu tanpa izin Allah dia tidak akan dapat untuk kejayaan tersebut. Itulah maknanya syukur. Sebab tu nak memaknai syukur ni dia satu benda yang subjektif, Ustaz. Dia bukti kena ada lah. Mana buktinya? InsyaAllah kita akan kupas dan juga kongsikan panjang lebar selepas ini kerana kita nak berjeda sekali lagi. Terus kekal bersama Tayar Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala memaknai erti syukur. Apakah yang boleh kita buktikan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah? Kerana bersyukur ini sebagaimana Fadil Ustaz sebut tadi, tidak sekadar lafaz di lisan kita, tetapi manakah buktinya? Sebagai contoh, seseorang yang memiliki harta, bagaimana untuk dia bersyukur dengan harta dan rezeki yang Allah Ta'ala berikan, kurniakan kepadanya. Dan kita nak sambung lagi untuk tafsir dan taranum surah Sabah ayat 12 hingga ayat 17 bersama dengan Fadil Ustaz Khairul Anwar Basri. Saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz untuk lanjutan berkenaan dengan syukur, soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook tadi, Ustaz. Ya. Syukur ini seperti cinta. Wah, syukur ibarat cinta. Saya beli, Ustaz. Saya beli. Dia macam muhabbatin. Dua hati yang sedang berkasih sayang. Syukur. Dia senang diucapkan oleh bibir mulut. I love you, you love, I love you too. I love you more. I love you till the moon, until back kan. Macam-macam. Orang kata sembang semua orang boleh sembang. Betul. But where is the proof? Buktikanlah. Cinta perlu kepada pembuktian. Di mana bukti? Tanpa bukti maka tidak adalah nilai cinta. Sama juga dengan syukur. Semua orang boleh bercerita tentang syukur. Alhamdulillah, syukur sungguhlah hari ini, gini. Alhamdulillah, mujurlah, nasib baiklah Allah. Kan? Masa tu. Tapi apa buktinya selepas itu? Selepas itulah yang menjadikan perbezaan antara orang yang benar-benar bersyukur ataupun tidak. Sebagaimana ditunjuk oleh Nabi tadi kan. Nabi seorang yang sangat bersyukur. Dibuktikan dengan perbuatannya, bangkit malam sehingga bengkak-bengkak kaki. Nabi dalam satu hadis lain kait dengan soalan Anas tadi tentang sifat pemurah. Nabi manusia paling pemurah. Lebih lagi ke pemurahan Nabi itu dalam bulan Ramadan. Sehingga kan pemurahnya Nabi disifatkan sebagai lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Kita cakap syukur, alhamdulillah.
nak bagi sedekah ketak tangan tu. Saya selalu buat andaian, kita pergi ke kedai makan. Hari-hari kita boleh makan. Saya sebut dengan anak-anak saya. Saya kata kalau kita boleh makan RM10, maknanya kita boleh sedekah RM10. Allah. Betul tak? Logik dia begitu. Kalau kita boleh makan KFC, kita mesti boleh sedekah KFC. Kalau kita boleh makan ayam yang sedap, makanan yang lazat, di hotel-hotel sebagainya, mesti kita boleh sedekah. Kenapa? Kerana kita mampu makan, mesti kita mampu sedekah. Okey. So biasa di kedai makan cerita pasal sedekah. Kembali kepada Al-Quran. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kelebihan bersedekah. Daripada 1 jadi 10, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala menggantikan kalau sedekah. Saya tanya Anas sendiri, contoh. Beriman tak dengan ayat-ayat itu? Mesti kita jawab beriman, betul tak? Benar ke bohong? Itu bergantung kepada amalan pula. Kadang-kadang mulut cakap, ya beriman, tapi amalannya tidak. Sebagai contoh, balik kepada kisah tadi, makan di kedai makan, tengah beratur, tiba-tiba ada orang datang minta sedekah. Kita nak tunjuk, nak bukti, nak kembali pada tadi, benar ke bohong, bersyukur ke tidak sebenarnya, orang minta sedekah. Apa kita buat? Paling simple dan jumhur masyarakat buat, angkat tangan. Sorry. Surrender. Tak nak bagi, betul tak? Satu, tak apalah, hak masing-masing. Paling makam tinggi sikit lagi, dia buka lah dompet dia. Duit color apa yang dia cari? Semua purple. Semua ada purple. Semua purple. Dia akan tunggu duit balance daripada kedai kan. Dia bagi yang paling kecil. Betul. Sekejap lagi pusing balik boleh tak? Kejap lagi tunggu. Nampak? So itu antara tanda bagaimana kita kadang-kadang tidak menjelmakan syukur itu. Saya bagi satu misal lah. Betapa bagaimana orang bersyukur ni, dia akan buat apa saja kerana dia nak pada sesuatu. Contoh manusia sanggup buat apa saja. Contoh kalau anaknya, wali'ayyadzubillah, anaknya dicolik orang, minta duit tebusan. Apa yang kita sanggup buat? Kita akan buat apa saja. Whatever it takes, betul tak? Minta 1 juta, bagi 1 juta, betul. Itu adalah keadaannya bila mana kita nakkan kepada sesuatu. Tapi bila Allah Ta'ala bagi, kita dah lupa dah apa yang kita nak. Kita dah lupa dah syukur tadi. Macam saya selalu muhasabah diri sendiri. Kita ni masa kita nak minta dengan Allah Ta'ala, macam-macam janji kita dengan Allah Ta'ala kan. Kita nak kereta besar, janji kita apa? Supaya cepat-cepat kita boleh balik kampung setiap minggu. Tengok jenguk mak ayah. Allah. Kita nak motor yang sedap sikit, boleh pergi masjid 5 kali waktu solat. Allah. Bila dapat, apa kita buat? Ucap Alhamdulillah, lepas tu lupa dah. Lupa dah, nak balik kampung lupa, nak pergi masjid lupa. Ya, itu maksud saya. Maknanya syukur itu dijelmakan dengan perbuatan dan lebih lagi lah kalau kita dapat satu nikmat, kita beri lagi kepada orang lain, kongsikan lagi manfaat kepada orang lain, maka itu antara kita panggil tanda-tanda syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Pada ayat yang ke-14 kita ada soalan yang berikutnya, Ustaz Syahir Alia Muhammad di Facebook. Ayat yang ke-14, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kewafatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam daripada pengetahuan jin dan anai-anai makhluk yang kecil asbabnya? Yang kedua, mengapakah masih ramai lagi yang mempercayai atau mendatangi tukang ramal, bomoh, sedangkan golongan jin pun tidak mengetahui perkara-perkara gaib? Dan adakah orang yang berjumpa bomoh, amalan solatnya tidak diterima selama 40 malam? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz. Dalam ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana Nabi Sulaiman kematiannya disedari oleh orang di sekeliling. Dengan cara tongkat yang dipegang, dia dah meninggal lah. Nabi Sulaiman dah meninggal lah, dia pegang tongkat tu. Lama tak lamanya dia meninggal tu, sehingga kan tongkatnya itu digigit oleh anak-anak sampai patah. Allah. Maknanya lama, orang tak sedar dia meninggal. Pada pandangan saya, ayat ini nak cerita tentang beberapa perkara. Yang pertama ialah seseorang yang dikurniakan pakej kesempurnaan. Macam Nabi Sulaiman, kayanya, kuasanya, cerdiknya, dengan macam-macam kelebihan di langit dan di bumi, pun akhirnya tidak berdaya untuk melawan satu lagi hal yang dicipta oleh Allah, iaitu kematian. Siapa-siapa saja boleh mati kan. Orang kaya mati, orang miskin mati kan, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Itu lagu tu. Kan? Lirik Semua orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati.
rakyat biasa mati. Lagu kan? Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Saya sambung lah. Yang ni saya janji saya sambung tu tak? Elis taklah pulang hampa kan. Maksudnya bagaimana sekali hebatnya kita di dunia ini, Allah Ta'ala nak ajar bila datang satu lagi perkara kita dah tak mampu nak lawan, iaitulah kematian. Dan disebut dalam Al-Quranul Karim, mati ini akan datang menjenguk siapa sahaja, semua orang, tidak lewat dan tidak cepat walaupun sedetik. Bagaimana hebat kita kena insaf bahawa kita ini tidak ada apa-apa berbanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Amalkan selalu zikir ini, selalu sebut, insafkan diri, bertenang, take 5 kan, dalam diri kita kena sentiasa ada. Apa saja kesempurnaan, kemuliaan itu kita ajar, sulami dia dengan la haula wa la quwwata illa billah. Kami ini tidak ada daya, kami ini tidak ada upaya kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya selalu bersembang. Tadi sembang anak, ni sembang dengan isteri. Bagaimana cara kita nak didik jiwa kita supaya tidak rasa kita ni perfect. Wujudkan elemen-elemen ketidaksempurnaan itu. Contoh kita buat satu rumah baru, kita nak renovate dan sebagainya, satu ruang tu kalau sempurna semua tu, kita happy lah kan? Yeah. Tapi nak didik supaya kita tak rasa happy sangat, biar ada ketidaksempurnaan tu, biar adalah satu ruang sikit tu cacat sikit. Nak didik hati. Ini ilmu tasawuf sikit lah. Nak didik hati. Supaya tak adalah bila orang puji melambung-lambung, wah cantiklah rumah ustaz ni. Kita melambung-lambung kembang hidung-hidung kan. Tapi ada satu part tu kita sengaja buat dia tak cantik supaya orang tak puji kita 100%. Itu cara mendidik hati supaya akhirnya kita insaf bahawa ingat sikit, engkau tak ada apa ni, Allah Ta'ala yang izin. Ingat sikit, bukan kerana engkau semua ni, kerana orang lain. Mungkin kerana doa ibu bapa, mungkin kerana kawan-kawan tolong, mungkin kerana jemputan orang tu, mungkin kerana jambatan orang ni. So, benda-benda begitu akan menunjukkan bahawa kita ni sebenarnya manusia yang lemah. So, apabila Nabi Sulaiman dah meninggal, lama pula tu, apa bukti lama? Lamalah sampai tongkat dia pun kena gigit anai-anai. Takkan sekejap je, lama. Barulah orang sedar. Maksudnya dia pun tak sempat berbuat apa-apa walaupun dia mempunyai kuasa. Kuasa di tangan Allah SWT. Dia sendiri pun tak sempat nak cerita kat kita bahawa nak mati ni tak dan dah. Kejap-kejap nak hantar WhatsApp kat awal. Kejap-kejap saya nak pesan 2-3 perkara. Tak. Itu tidak mungkin akan berlaku dan Nabi Sulaiman ini mati menunjukkan bahawa macam mana sempurna pun dia masih lagi ada kelemahan dan Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kepada kita semua bahawa insafilah diri kita ini amatlah kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Soalan yang kedua Ustaz, mengapa masih ramai lagi Ustaz yang mempercayai dukun, tukang ramal, bomoh dan sebagainya, sedangkan jin sendiri pun tidak mengetahui perkara gaib seperti itu Ustaz, dan apakah Allah Subhanahu tidak menerima solat ataupun amalan orang tersebut selama 40 malam? Apakah dalilnya Ustaz? Sedikit pencerahan. Okey, memang dalam ayat yang ke-14 tadi diceritakan bahawa apabila Nabi Sulaiman meninggal, tidak ada yang tahu tentang kematiannya melainkan selepas tongkatnya hancur, jatuh dan barulah orang tahulah. Lama dah meninggal. Dan kalaulah, kata jin pula, kalaulah kami tahu, maksudnya apa? Maksudnya dia tidak tahu. Okey, dia mempunyai pengetahuan yang sangat limited. Okey. Tapi isunya sekarang ni, kita ni mempercayai pula perkara-perkara yang mistik-mistik macam ni. Percaya kat jin tu, percaya kat jin ni. Sedangkan perkara itu kita tak nampak pun. Tidak dapat dinafikan. Memang kewujudan jin ni wujudlah. Dia pun makhluk Allah, disebut dalam Quran, disebut dalam hadis kan. Tapi apabila kita mempercayai satu perkara selain daripada Allah mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, menolong dan sebagainya, itu sudah dikira sangat bahaya. Dan salah satu daripada 7 dosa besar yang disebut oleh Nabi SAW ialah mempercayai sihir. Percaya kepada bomoh dan sebagainya ni termasuk dalam cabang-cabang sihir lah. Dan ada orang bergurau dengan saya Anas kita tak tahu kadang-kadang antara tuk-tuk bomoh ni wallahualam lah, ini kata orang lah kan. Dia pun berpakat-pakat juga. Bomoh A pakat dengan bomoh B ada jin, bomoh A ada jin. Jadi yang bomoh A ni berubat dengan bomoh A, tak sembuh pergi jumpa bomoh B pula. Dia pakat-pakat kadang-kadang. Begitu katanya wallahualam. Dia ada MOU. Ya, benda gaib tak nampak ni kan.
Kan kita pun tak tahu. Jadi sampai ke sudah tak sembuh. Dahlah risikonya boleh syirik kepada Allah SWT kerana mempercayai kuasa lain selain daripada Allah Taala. Yang kedua, dipermain-mainkan pula. Dan kalau berbalik pada soalan tadi, adakah solatnya tidak diterima selama 40 malam? Memang ada hadisnya. Hadis riwayat Muslim ceritakan bahawa orang yang percaya pada sihir, bomoh dan sebagainya memang solatnya tidak diterima. Tapi saya tak nampak dah solat tak diterima tu sebagai satu kita panggil apa, hukuman yang berat berbanding dengan syirik kepada Allah itu sendiri. Itu bukan saja menghapuskan amalan solat, tapi juga boleh membatalkan iman. So ikhtiar itu pada saya, nasihat saya kepada semua, berikhtiarlah dengan secara yang berpada-pada. Tak salah minta tolong kawan-kawan tolong hembus, tapi biar kita tahu apa yang dihembus itu. Bacaannya bagaimana? Guna ayat Quran dan sebagainya pun macam mana kan? Kadang-kadang saya dengar ada orang yang baca Quran pun terbalik. Bomoh ni kan. Baca belakang ke depan. Ada pernah dulu satu jabatan agama di Malaysia ni menangkap orang yang tok bomoh yang baca Quran terbalik. Yasin terbalik. Dengar macam baca betul. Dengar surah Yasin kan, tapi ayatnya terbalik, ke belakang dulu sampai ke depan. Ini macam mana? So bomoh-bomoh dan juga perubatan-perubatan merawat ni pun kena cek jugalah. Ada kadang-kadang tu menggunakan ayat Quran, tapi kadang-kadang kita tengok yang dia pun baju pun tak pakai kan, pusat pun nampak pusat tengah macam-macam lah, syariat pun dah out dah. Jadi perlu diperhalusi, perlu diperhatikan dengan betul-betul supaya jangan nanti kita tersalah pilih, nak bomoh ke apa ke, tersalah pilih. Lebih teruk lagi takut kita syirik kepada Allah SWT. Dulu nenek dia nak kahwin jumpa bomoh ni lah. Tu cerita P.Ramlee dah. Ya. Ni nak kenduri, tolak hujan. Aduh, kan. Cerita apa, Allahyarham Tan Sri P.Ramlee kata nenek dia nak kahwin jumpa bomoh ni lah, minta ayam golek dan sebagainya. Pokoknya bomoh temberang tak. Betul. Dia pun pakai-pakai juga kan. Cek makan Betul lah, cek makan. Itu antara perkara yang perlu sama-sama kita perhalusi dan juga kita jadikan iktibar dalam kehidupan kita. Sebelum nak pergi mendapatkan rawatan, pastikan jumpa dengan para alim ulama, minta nasihat mereka apakah perkara yang disebut what do's and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, pasti didasari dengan dasar ilmu, insya-Allah. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk tafsir Taranum surah Saba ayat 12 hingga ayat ke-17. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih saudara sedang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dengan kemuliaan dan juga keberkatan Al-Quran, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Dan kita masih lagi bersama Ustaz Khairul Anwar Basri membicarakan tafsir serta taranum dan tadabbur surah Saba ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Ustaz, tadi ada tertinggal satu, Ustaz. Mungkin sebagai renungan dan tatapan kita bersama, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita dan juga para penonton contoh-contoh kisah kebijaksanaan dan juga kecerdikan Nabi Allah Daud dan juga Nabi Sulaiman AS sebagai renungan untuk kita bersama, Ustaz. Okey, dalam Al-Quranul Karim ada satu kisah yang menarik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bagaimana dua beranak ni, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, pernah diadukan satu masalah. Dalam Quran pun ada disebut. Tuan-tuan boleh baca surah Saba, surah Al-Anbiya dan sebagainya. Bagaimana satu kumpulan manusia ni datang mengadu tentang masalah mereka. Seorang petani, seorang lagi pengembala kambing. Pengembala kambing ke? Macam tu kambing yang mengembala kambing ni, kambingnya pergi merosakkan tanaman. Okey, yang geng petani lah. Jadi diadukan kepada mereka, maka Nabi Daud alaihissalam telah memberikan satu keputusan bahawa tuan kambing ni kena berikan kambing ni kepada tuan tanaman sebagai ganti rugi. Semua kambing itu. Sebab apa? Sebab dah buat kerosakan kan. Okey. Tapi Allah Ta'ala jelaskan lebih lagi, Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman pula. Dia beri kepada Nabi Sulaiman ni kecerdikan yang lebih lagi,
sehingga kan Nabi Sulaiman mengeluarkan satu lagi kita panggil apa, keputusan yang wow, kita rasa oh ini lagi hebat ni kan, kecerdikan dipanggil hikmah. Dikatakan apa, Nabi Sulaiman ini dengar ayah ni kata okey kena serah kambing sebagai ganti rugi. Nabi Sulaiman cakap boleh ya serahkan kambing tapi bukan untuk selama-lamanya. Tetapi kambing itu digunakan, diambil manfaatnya oleh petani. Sementara si pengembala kambing ini mengumpul duit dan sebagainya untuk mengganti balik tanaman yang rosak tu. Ataupun dia tanam ke dulu sehinggalah mengeluarkan hasil tanaman tu. Bila keluar je hasil tanaman tu, maka kambing itu perlu dikembalikan semula. Serah semula kepada tuan kambing. Jadi win-win situation. Dua-dua pun ya kan. Orang yang meniaga yang mengembala kambing tak hilang kambing. Orang yang bertani dapat kembali hasilnya. So ini antara kebijaksanaan yang seringkali ditonjolkan dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Untuk apa? Untuk mengajar kita supaya dalam membuat apa-apa keputusan, bagi nasihat dan sebagainya pun kena fikir banyak sudut. Jangan fikir satu je. Satu sudut kita ingat yang petani tu je yang teraniaya. Rupa-rupanya kalau kita bagi kambing tu, yang pengembala kambing pula lah teraniaya kan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai suami, sebagai ketua keluarga, sebagai ustaz contohnya, banyak orang tanya soalan kan. Kita ni kadang-kadang isteri datang mengadu suami saya gini. Kita pun bagi betul. Aduh, teraniaya pula suami kan. Lelaki yang teraniaya kan. So kena fikir, ambil ibrah daripada kisah Nabi Daud. Kebijaksanaan ini untuk kita bagi satu keputusan yang terbaik menguntungkan kedua belah pihak. Itu antara pengajaran dalam kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Saya ingat bila Ustaz sebut kita bagi nasihat pada orang tak semestinya kita bagus. Betul. Kadang-kadang itu yang wujud lelaki untuk dicintai bukan untuk disakiti. Hashtag tak ada lagu. Tak ada lagu. Kadang-kadang itu ingatkan orang perempuan aja bayar sedih, rupanya lelaki lagi terus sedihnya Ustaz. Buat kat TikTok, buat video sedih dan sebagainya. Dia jarang ada lagu untuk lelaki. Jarang ada Ustaz. Perempuan banyak Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz, kita teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat Facebook kita, Sirna. Baik, ayat yang ke-15. Apakah maksud tanda dalam petikan ayat tersebut dan boleh Ustaz ceritakan bagaimana nyamannya negeri Sabak itu? Terima kasih Ustaz. Okey, ada dua perkara dalam soalan ni. Yang pertama, tanda. Al-Quranul Karim seringkali mengungkapkan perkataan tanda bermaksud bukti, ataupun dalam bahasa Arabnya ayatun. Ayah. Ayatun. Dipanggil tanda-tanda. Tanda-tanda ni ialah bukti. Kalau kita cerita tentang tanda-tanda wa min ayatihi, dan daripada tanda-tanda, apa tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah dan sebagainya, Allah Taala jadikan begini kan. So cerita tentang Nabi Sulaiman, cerita tentang Sabak dan sebagainya, ini adalah tanda-tanda, pertama kewujudan Allah SWT, yang kedua kekuasaan Allah SWT. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih kurang dia punya timeline, kalau kita gabungkan antara tadi kita cerita tentang Nabi Sulaiman, lepas tu Ratu Balqis kita masuk sikit kan, lepas tu apa tadi, Sabak ni pula, sebenarnya dia adalah beberapa kisah yang berturutan. Cerita mula-mula tentang Nabi Sulaiman yang ada kekuasaan. Di waktu yang sama, ketika Nabi Sulaiman mempunyai kekuasaan itu, Ratu Balqis dah wujud dah, tapi tidak dicerita sangat sehingga mereka bertembung dalam satu episod, iaitu burung hud pergi tengok ada satu kaum ni yasjuduna lisyams min dunillah kan, dia sembah matahari, tak menyembah Allah. Dan lepas daripada itu kan Nabi Sulaiman pergi jumpa Ratu Balqis kan. Dan selepas Nabi Sulaiman jumpa Ratu Balqis kan, wa aslamtu ma'a Sulaiman kan, dia pun masuk Islam juga Ratu Balqis. Selepas itulah Sabak ni menjadi satu negara, satu negeri yang sangat makmur. Okey, sangat makmur. Dan selepas daripada itu pula, mereka ini diuji Allah Taala, dia jadi satu negeri yang teruk pula. Rentetan cerita-cerita ini sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Allah Taala boleh jadikan plot A, plot B, plot C, plot D dan plot twist. Kan? Cerita Melayu kan ada plot twist kan. Kan? Semuanya nampak plot-plot yang berasingan tapi rupanya ada kaitan. Itulah tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, adakah kamu tidak melihat? Melihat apa? Melihat tanda kebesaran Allah. Ciptanya hidung kita ke bawah lubangnya, tak ada ke atas. Kalau hujan lebat nanti lemah kan. Tak tahan air hujan. Telinga ni dua, terbuka setiap masa tapi tak ada pula malam tidur ada orang buat sarang dalam ni, tak ada. Dia terbuka kan. Itu tanda.
muka manusia, walau orang kata muka saya macam siapa tadi kan, tak akan sama, tak akan sama. Setiap manusia ni selain daripada ibu jari dia, muka pun tak sama. Betul. Identical macam mana pun tak akan sama. Betul. Itu tanda kekuasaan Allah SWT. Jadi kita nak cerita tentang macam mana cerita tentang sahabat Ratu Balqis, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak mungkin benda ni berlaku dengan perbuatan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia cerita, dia nak tanya macam mana nyamannya negara Sabak tu. Negara Sabak ni bila kita cerita tentang ayat yang ke-15, Allah Taala kata laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, pada penduduk Sabak itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani an yaminin wa shimal, ada kebun-kebun, dua kebun kanan kiri, kebun je. Saya teringat seringkali bulan 6 sampai bulan 9 Malaysia ni ramai pelancong-pelancong daripada Middle East. Negara-negara Arab Timur ni, Tengah. Timur Tengah ni iklim negara mereka panas. Kering kontang. Kalau sekarang ni baru boleh tengok dekat Arab Saudi sebagainya ada pokok-pokok, ada hijau kan. Dulu kering kontang. Kalau dia datang Malaysia tak payah pergi jauh. Pergi naik ke Bekar, pergi Genting Highland je. Dia tengok dengan pokok-pokok kita, pokok tu hutan kan, betul tak? Dia tengok jannah kan. Itulah antara ciri-ciri Sabak pada ketika itu yang disebut Al-Quran. Kiri kanannya kebun menghijau. Nyaman tak nyaman? Allah. Kan? Memang nyaman lah. So itu antara kebesaran, kecantikan yang ditunjuk dalam surah Sabak. Allahu Akbar. Antara lain lanjutannya Ustaz banyak yang menantikan. Apa lagi yang menarik, yang best? Selain pada nasi Arab. Selain pada nasi Arab Sabah. Ustaz, yang kita akan kongsikan selepas ini kerana kita nak tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit di TV9. Jadi terus kekal bersama Tayana Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tayana Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada anda para penonton yang terus kekal bersama-sama dengan kami sehinggalah kepada jam dan juga detik ini. Masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar Basri. Kita membicarakan, kita menghayati taranum, tafsir serta tadabbur surah Sabak ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Dan sebut tentang Sabak, Ustaz, banyak kisah-kisah menarik. Dan kita berhenti pada ayat yang ke-15 sebentar tadi. Dan lanjutannya Ustaz kita akan kongsikan. Tapi sebelum itu, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang sudi untuk menghantarkan, mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Ustaz, ayat ke-15 tadi lanjutan daripada kelebihan, kemakmuran, keamanan kerajaan Sabak. Saya serahkan kembali kepada Fadhil Ustaz. Okey, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, cerita tentang maju, makmur dan sebagainya ini adalah kisah seperti sebiji bola lah. Allah. Bulat Bila ada kemakmuran, tidak lengkap kemakmuran itu kalau tidak ada apa yang dipanggil sebagai kemelesetan. Kita cerita contohlah yang paling kita ingat yang paling famous dalam Quran, contohnya cerita tentang Nabi Yusuf kan. Dalam surah Yusuf kan, yang dia kata okey 7 tahun akan makmur, 7 tahun lagi datang kemarau kan. Rupa-rupanya makmur dan gawat ini datang silih berganti. Yang mana tidak akan selamanya makmur dan tidak akan selamanya gawat. Itu pengajaran yang pertama yang perlu kita faham. Dalam hidup kita ni, tak selalunya kita berada di atas. Ada waktunya kita akan turun ke bawah, lambat atau cepat sahaja. Betul. Yang pertama. Yang kedua, begitu juga dalam cerita surah Sabak ini, dicerita tentang kekuasaan Nabi Sulaiman, kemudian datang pula ke kuasa Ratu Sabak, Ratu Balqis yang pada mulanya syirik kepada Allah, tapi akhirnya beriman. Kemudian cerita pula di tempat Ratu Balqis ini namanya Sabak. Sabak ni negara yang makmur. Dan akhirnya Allah Ta'ala gandingkan pula Sabak ini tidak selama-lamanya makmur. Akhirnya didatangi oleh banjir besar. Allah. Yang menghilangkan kemakmuran di negara Sabak.
Dan ini adalah satu benda yang patut kita syukuri juga sebenarnya, Anas. Umat Nabi Muhammad SAW ini berkat dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai Rasul pilihan Allah, kekasih Allah. Kita ni sebenarnya Allah Ta'ala dah beri rahmatnya, kasih sayangnya sangat banyak. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Kita kata umat dahulu ni buat silap je terus dapat cash terus balasan. Terbelah bumi, terbelah langit, kan? Banjir besar, taufan, bumi terbalik, sungai terbelah, macam-macam. Kita ni sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, Allah Ta'ala tidak beri azab yang sebegitu rupa kepada kita di dunia. Tapi negara sahabat ini, mereka ini mendapat banjir besar sehingga melumpuhkan seluruh negara. Kerana apa? Kerana mereka ini lalai dan leka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perangai manusia. Perangai manusia. Manusia ni, sebab itu kita kata, jadikan kisah inspirasi daripada surah Sabah ini untuk kita sentiasa memperingatkan diri kita sendiri. Jangan leka, jangan leka, jangan leka. Ingat Allah, jangan leka. Ini time susah baru nak ingat Allah. Time senang tak ingat Allah Ta'ala. Ini kisah yang berlaku di Sabah, bila dah jannatani ayyamini wa shimal, kan, kebun-kebun keliling kelalang panjang jauhnya, macam seluruh negara itu kebun, sehat, subur dan sebagainya, kan. Lupa pula dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya bila kita nak sesuatu, kita janji macam-macam dengan Allah Taala, tapi bila dah dapat sesuatu, leka, kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Nak cari rumah dekat masjid. Dapat rumah dekat masjid, tak pergi masjid pula. Kan? So, nanti Allah Taala tariklah apa nikmat tu, kan. So, benda begitu yang berlaku pada negeri Sabah. Dan hukumannya berbeza. Sekarang ni kita buat banyak dosa kita, tapi Allah Taala tak hukum kita. Allah Taala masih sayang pada kita. Allah Ta'ala beri ruang kepada kita untuk bertaubat. Umat terdahulu macam di Sabah ini, leka sikit, lari sikit, engkar sikit daripada ajaran Allah SWT melalui Nabi-Nabi, terus dihukum, dan penduduk Sabah dihukum dengan banjir besar yang menenggelamkan. Dan kemudian, yang kedua, bila dah surut banjir besar tu, dulunya ada jannatani ayyamini wa shimal, jannah, kebun-kebun, pokok-pokok yang ranum masak buahnya dengan baik sekali. Allah Ta'ala bukan saja beri negara itu hancur, tapi Allah Ta'ala beri juga, adalah pokok yang naik. Dalam ayat yang ke apa? Ayat yang ke-16 ni, Allah Ta'ala sebut, adalah pokok naik. Pokok tu apa? Pokok asal dengan pokok sidir. Pokok apa? Pokok asal sidir ni? Pokok, kita kata, bahasa mudah kita, ada tak menambah, tak ada tak mengurang lah. Tak ada pun tak apa. Macam tu. Ada pun tak ada guna. Pokok contoh, pokok asal. Asal ni pokok yang dia pokok, kata setengah-setengah mufassir dia kata pokok akarnya kuat kat bawah, nak cabut, nak buat apa pun tak boleh. Kan? Kalau ubi-ubi kayu tu boleh kita, orang Kelantan kata tebang juga, tebang cabut dah. Bolehlah bakar-bakar, rebus-rebus, kan? Tak boleh. Sidir ni pokok yang bidara. Pokok bidara. Pernah makan buah bidara? Di rumah saya ada, tak? Pernah? Rasa dia macam mana? Macam apple. Macam apple? Sedap pula. Sedap tak? Di syurga punya. Wallahualam, sidir ni katanya adalah makanan buah pokok yang kalau kita makan dia tak mengenyangkan. Makan lagi tak kenyang-kenyang. So, lagi cicah lagi rasa lapar. Lagi rasa lapar. Mungkin. Mungkin tak? Nak ceritanya bahawa Allah Ta'ala begitu sekali nak mengajar kepada penduduk Sabah ni betapa kalau kamu, sebab tu dia kata dalam ayat Quran lain, kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azab aku amat pedih. Ini bagi umat Muhammad, mungkin azab di akhirat lah. Umat Nabi terdahulu di dunia lagi dah dapat azab dah. Amat pedih. Inilah contoh dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan inilah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kan. Itulah hari-hari yang Allah Taala jadikan sebagai, kita panggil apa, bulatan, yang berputar-putar di kalangan manusia, kitaran. Dan alangkah baiknya kalau kita boleh mengambil pengajaran daripada ini, kita sentiasa jadi manusia yang syukur pada Allah Taala. Kita jadi manusia yang sentiasa taat kepada perintah Allah. Tidak kira di waktu senang atau susah. Jangan memilih-milih. Ingat Allah ketika susah saja, senang tak ingat. Jangan pilih-pilih ketika kita nak apa sesuatu hajat pada Allah, barulah kita balik pada Allah. Masa kita dapat semua sihat tubuh badan, leka. Buka aurat dan sebagainya. So, ambillah pengajaran ini, kekalkan diri sentiasa taat. Kenapa? Last kali kita akan mati, kan? Nabi Sulaiman mati, tak ada orang sedar. Tak boleh nak lawan kekuasaan mati tu, walaupun dia seorang yang raja yang sangat berkuasa pun tak boleh nak lawan mati. Sama dengan kita, lebih lagi lah, kita tak ada kuasa apa, kan? So takut terkejut kita nanti
kita akan duduk dalam sekel, duduk di bahagian neraka pula kan. Biar sentiasa taat. Itulah pengajaran daripada ayat ini. Allahu Akbar. Dan Ustaz, sedikit tambahan berkenaan dengan ayat yang ke-16 ni Ustaz. Intan Zurina Abdul Razak bertanya di Facebook, Ustaz, penduduk Sabak dikatakan tidak bersyukur dan berpaling daripada Allah. Sebagaimana Ustaz sebut tadi kan. Maka Allah menurunkan azab kepada mereka. Melalui penceritaan di dalam Al-Quran, kita boleh melihat bahawa sesuatu kaum itu dibinasakan apabila mereka alpa dengan nikmat dan merasakan segala hasil kemewahan mereka adalah daripada usaha mereka sendiri. Apakah yang umat zaman sekarang perlu pelajari daripada ayat ini Ustaz? Ambil mungkin pengajaran tambahan yang lain yang kita boleh faham selain daripada syukur Ustaz sebut tadi kan. Kadang-kadang bila Ustaz sebut syukur, kita faham. Tapi macam Ustaz sebut tadi, rumah tepi masjid tapi kita tak ada gerakan nak pergi tu. Nak bertanya khabar, duit cukup ke, kan kipas nak kena tukar ke. Sedangkan kita mungkin setiap minggu berjalan ke sana ke sini dan sebagainya. Memaknai syukur dan juga ibrah daripada siksaan ataupun azab yang Allah timpakan kepada kaum Sabak ni Ustaz. Itulah yang kita cerita Anas. Normalnya, secara urufnya, manusia memang mudah leka dengan kesenangan. Betul. Bila dia susah, dia akan sanggup bangun malam berdoa. Aku ni esok ni, contoh dia berhutang. Alung dah nak kejar esok ni. Malam tu bangun malam. Tahajud. Lepas tu, katalah Alung tak datang. Ataupun dia dah boleh bayar sikit lah, lega sikit. Boleh bagi masa lagi sebulan 2 bulan. Dia tak bangun dah malam. Angah pula datang. Angah. Kan? So, manusia memang begitu. So, sebab tu kita kata, jangan leka dengan kesenangan. Sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, kita nak sebut tadi kan, dia kata, ada orang yang berpendapat bahawa segala hasil kejayaan dan sebagainya datang daripada usahanya sendiri. Usaha itu adalah asbab. Izinnya daripada Allah SWT. Jadi jangan lepas pergantungan kita kepada Allah SWT. Bukan last je nak gantung. Awal tu gantung dulu dengan Allah Taala. Sebelum buat apa pun. Yang dalam dalam surah Al-Kahfi tu kan, cerita tentang pemuda yang tertidur tu. Apa doa mereka? Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu sebelum buat kerja tu, doa tu. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kami rahmat di sisimu. Wa hayyi lana, dan tunjukkanlah kami min amrina rasyada, dari segala urusan kami jalan yang betul. Gantung pada Allah. Allahu Akbar. Kebergantungan kepada Allah itu perlu kita letakkan di awal, semasa dan juga selepas kita melakukan sesuatu. InsyaAllah banyak lagi akan kita kongsikan. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi kekal bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang masih kekal bersama dengan kami. Sehinggalah jam dan juga detik ini kita masih lagi bersama Ustaz Khairul Anwar Basri. Dan Ustaz, kita masih lagi membicarakan tafsir Taranum serta tadabbur surah Sabak ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Dan soalan yang berkaitan dengan Sabak ni panjang lebar lah. Yang pastinya bukan nasi Arab lah Ustaz. Jadi rasa lapar nak cerita pasal kerajaan Sabak ni kan. Baik, pastinya banyak pengajaran tadi Ustaz dah kongsikan berkenaan dengan ibrah daripada ujian yang Allah Ta'ala berikan. Senang juga ujian dan susah juga adalah ujian daripada Allah. Yang penting tawakal dan juga kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau apapun bagaimana keadaan kita, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana tidak ada yang kekal melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Fadil Ustaz, kita ada soalan daripada soalan di Facebook. Sahabat kita Faizal bin Ahmad bertanya, berdasarkan ayat yang ke-17, iaitu ayat terakhir yang kita bicarakan pada pagi ini, adakah ayat ini untuk iktibar atau pengajaran bagi puak Quraisy dan juga buat kita di akhir zaman ini, agar jangan sombong dengan nikmat yang Allah anugerahkan, sedangkan kerajaan Sabak yang besar dan canggih pun hancur binasa kerana kesombongan dan kekufuran mereka. Jika Allah berkehendak, jadi maka jadilah kun fayakun. Mohon komen dan juga nasihat Ustaz. Ya, Anas, keseluruhan isi Al-Quran itu adalah peringatan dan juga amaran
serta pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia. Kerana Al-Quran itu macam saya sebut tadi, dia menceritakan perkara yang telah berlaku sebagai pengajaran, perkara yang sedang berlaku kepada kita sekarang dan perkara yang akan datang. Mungkin selepas kematian kita ataupun di hari akhirat. Semua itu sangat penting. Tidak ada perkara yang tidak penting. Apabila Al-Quran menyebut satu persatu daripada 6,236 ayatnya, 114 surahnya, 30 juzuknya, semua itu sangat penting. Semua akan masuk periksa. Jangan skip. Jangan skip. Jadi tak kiralah siapa pun, maka dia akan menjadi satu peringatan. Satu peringatan. Tinggal lagi manusia ini nak ambil peringatan atau tidak. Yeah. Sebab tu Allah Ta'ala pilih orang yang nak ambil peringatan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan. Kerana apa? Kerana peringatan akan berguna kepada orang yang mukmin. Ini satu lagi pengajaran ya. Hanya orang yang mukmin saja akan mengambil peringatan. Maknanya kalau kita ini minta maaf ramai Islam kita dan sebagainya, kita belum sempurna lagi iman kita kalau kita tidak mengambil peringatan. Yeah. Apatah lagi kalau kerjanya kita sehari-hari menyalahkan orang ataupun mencari salah orang. Ni ayat ni kena dengan kau ni Anas. Anas saja. Kan? Itu bukan mengambil peringatan, itu mencari salah orang lain. Inilah sifat-sifat yang disebut dalam surah Sabah ni memang kena dengan siapa tu kawan kita tu. Eloklah dia datang hari ni. Eloklah dia dengar. Kau tolong smash sikit kan. Ini masalah kita. Kita hanya melihat ayat Al-Quran itu kena kepada orang-orang lain, bukan kita. Ini masalah, ini musibah, ini penyakit. Kan? Ini maksudnya kita berada di ambang bahaya, kita kritikal. Jadikan setiap ayat Al-Quran itu bukan untuk orang lain, yang pertamanya untuk diri kita. Di mana level kita? Kalau kita cerita tentang nikmat, adakah kita menerima nikmat? Ya, macam kita sebut dalam lagu tadi kan, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada itu yang dirisaukan. Kan? Apa yang tak ada ni minta, ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, hari-hari minta. Fulus. Sampai dah tak larat nak minta, ya Allah Tuhanku, macam biasalah ya Allah. Kan? Macam biasa, panjang sangat. Apa yang dapat tak pernah nak dikira. Sebab itu kita jadi manusia yang tak bersyukur. Allah Ta'ala beri macam-macam yang kita lupa nak minta pun, tapi Allah Ta'ala bagi. Tapi kita hanya highlight apa yang kita tak dapat. Ini maksudnya kita, ini kufur nikmat. So ingatkan diri kita sebelum kita ingat orang lain. Ajak diri kita dulu sebelum kita ajak orang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Adil, Maha Kaya. Kalau dia boleh memberi balasan di dunia, dia juga boleh memberi balasan di akhirat. Kalau dia boleh memberi azab di dunia, dia juga boleh memberi azab di akhirat. Okay? So beringat selalu lambat atau cepat saja keadaannya. Kalau kita asi, kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kalau tak di dunia, di akhirat Allah Ta'ala akan balas. Kan? Di dunia nampak macam tak dapat balasan. Hidup kita sihat sejahtera, happy go lucky, ke hulu ke hilir, sedia merhat. Kan? Tapi jiwa kita deep inside. Adakah kita tenang? Saya tak rasa kita tenang. Kan? Contoh kalau kita lah, solat hari-hari lewat, lambat. Kita masih solat. Adakah kita tenang? Jauh di sudut hati kita tak akan tenang. Kerana apa? Melengah-lengahkan solat. Tapi nak apa-apa dengan Allah Ta'ala, minta cepat-cepat. Ya Allah, hari ini juga aku nak. Hari ini juga aku nak. Susah hati kita kan. Minta baru 3 hari dah, rasa lama dah. Tapi mencuaikan solat kepada Allah hari-hari. Bukan hari-hari, tiap-tiap waktu lambat solat. Kita tak rasa apa pula. So ini pengajaran kepada kita dan juga kepada semua orang bahawa satu Nabi, satu kerajaan yang begitu perfect pun Allah Ta'ala boleh split second tukar kan. Berapa darjah? 180 darjah. Ada orang silap kadang-kadang dia kata 360 darjah. 360 darjah balik asal. 180 darjah dia terbalik kan. Okay, boleh tukar. Allah Ta'ala Maha berkuasa dan dia tidak selama-lamanya begitu. Maka kita kena selalu beringat. Saya ingat satu ayat Quran dia sebut kata Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku pada kita. Allah Ta'ala tahu ma asaba min musibatin fil ard wa fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Sebelum berlaku apa kepada kita ni Allah Taala tahu dah. Untuk apa Allah Taala nak bagi tahu kita macam tu supaya bila dapat satu nikmat likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan kamu putus asa sedih sangat kalau nikmat hilang. Dan jangan kamu happy sangat kalau dapat nikmat. Duduk tengah-tengah je supaya kita tak happy, tak sedih sangat kan. Supaya kita sedar bahawa akhir sekali Allah Ta'ala punya kuasa. Dan ia adalah pengajaran yang sangat baik. Jangan sombong, jangan belagak kan. Macam bagus kan. Jangan cari salah orang, cari salah sendiri, rendahkan diri, be humble. InsyaAllah pengajaran daripada apa yang kita bincang hari ini akan meresap masuk dan akan menjadikan kita insan muslim mukmin yang lebih baik insya-Allah. Allahu akbar. Daripada ayat 12 hingga ayat yang ke-17 panjang lebar Fadil Ustaz Khairul Anwar telah kongsikan kepada kita
dan banyak ibrah ataupun pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah-kisah yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan di dalam Quran. Sebab itu kisah-kisah ni penting Ustaz untuk kita jadikan iktibar. Kalau saya tak salah dalam Quran juga ada surah Al-Qasas, surah kisah-kisah. Diceritakan juga banyak kisah-kisah tentang kehidupan ataupun perkara-perkara yang telah berlaku di atas dunia ini supaya kita mengambil pengajaran dan juga iktibar untuk kita jadikan pedoman dan juga panduan dalam hidup kita. Kalau tak penting, tak ada dalam Quran Ustaz. Sebab itu diletakkan ataupun diceritakan kepada kita. Dan mukjizat Al-Quranul Karim akan kekal relevan sampai bila-bila Ustaz. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung siaran Ustaz. Sedar tak sedar, kita telah pun sampai di garisan penghujungnya untuk perkongsian kita pada pagi ini. Dan kita mengucapkan sekali lagi Ustaz, terima kasih kepada para penonton yang sudi mengajukan soalan dan juga kemusykilan untuk tafsir, taranum serta tadabbur kita pada pagi ini. Dan mungkin Ustaz sebagai khulasah ataupun kesimpulan keseluruhan yang kita kongsikan pada pagi ini, ada sesuatu pesanan ataupun 3 pelantikan yang mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton. Falyatafaddal mashkur. Okey, sebagai kesimpulannya, yang pertama saya ingin mengajak kepada diri saya, diri Anas, semua kru yang berada di studio dan juga penonton-penonton di rumah, supaya kita menyadari kepada hakikatnya bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang menjadikan setiap sesuatu, Allah telah menetapkan peraturan-peraturannya dalam dunia dan kita sebagai hamba-Nya wajib patuh kepada segala ketentuan, hukum dan hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita kena selalu sedar bahawa kita tidak akan selama-lamanya berada dalam kenikmatan. Sebaliknya juga, kalau kita berada dalam keadaan yang susah, musibah dan sebagainya, kita tidak akan selama-lamanya berada di dalam keadaan begitu. Banyakkan pergantungan kepada Allah SWT agar kita ditetapkan berada di jalan yang lurus, sentiasa sedar bahawa kita hamba dan Allah Ta'ala sentiasa bersama kita untuk menolong kita di waktu kita benar-benar memerlukan. Dan yang terakhir sekali yang dapat saya ambil kesimpulan daripada kisah Nabi Sulaiman, kisah penduduk Sabak ini. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pelbagai nikmat kepada kita untuk disyukuri. Allah Taala mengajarkan kepada kita untuk berkongsi nikmat-nikmat tersebut. Allah Taala mengajar kita supaya mengisafi setiap pemberian yang diberi kepada seluruh manusia. Untuk apa? Untuk menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih baik memberi kebaikan kepada ramai orang dan ia akan melahirkan sebuah negara yang sejahtera. Konsep negeri Sabak ini adalah konsep tema kenegaraan sebenarnya. Satu negeri bagaimana kehidupannya makmur, hasil tanamannya subur dan sebagainya. Mungkin kita boleh kait sedikit, mungkin kalau dah hasil tanaman subur mesti ada kegiatan ekonomi yang baik kan. Betul. Semuanya bermula dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dalam diri sendiri, bermula daripada keluarga, daripada negeri, negara dan sebagainya. Dan ketika itulah Allah Taala akan hantar pertolongannya dan kalau sebaliknya pula, dia boleh bertukar 180 darjah sebagai negara Sabak ni yang dikatakan sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ni. Lepas tu tak cerita dah baldah tayyibah rabbun ghafur ni. Dia cerita banjir besar datang, negara hancur musnah, kemudian Allah Taala beri itu kerana mereka ini kufur kepada nikmat Allah. Dzalika jazainahum bima kafaru, dan begitulah kami memberi balasan kerana kekufuran mereka. Wa hal nujazi ilal kafur, dan kami tak beri balasan begitu kecuali kerana mereka ini kufur. So kita tak nak begitu. Kufur nikmat ni perlu dijauhi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, supaya akhirnya kita ini disayangi. Bukan saja kita sayang Allah SWT, tapi kita juga mendapat sayang ataupun disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saudara, pernah tak kita terfikir mengapa fikiran kita selalu berserabut dan runsing memikirkan pelbagai masalah duniawi? Kata ulama, kerana kita banyak mendengar kata-kata manusia yang tidak terlepas daripada dosa dan kesilapan berbanding kalamullah yang maha benar lagi maha sempurna. Jadi banyakkan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim insya-Allah. Dan terakhir Ustaz, kita tutup dengan sedikit doa. Semoga Allah Taala berkati kita insya-Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair kepada Ustaz Khairul Anwar Basri untuk perkongsian pada pagi ini. Semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan sehingga kita bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz.